Barang siapa menyembah nama dan rupanya, maka syiriklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan bertujuan solat itu menyembah namanya, tetapi menyembah Tuhan yang ampunya nama. Bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan yang ampunya nama Allah? Bagaimanakah cara? Seumpamanya kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah? Coba renungkan ke dalam Al-Quran. Bagaimanakah caranya kita ingat kepada Allah? Tidakkah semua kita tahu sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un? Allah itu bersalahan daripada yang baharu. Apa yang kita bayang-bayangkan itu baharu bukan Allah. Apa yang kita kenang-kenangkan itu baharu bukan Allah. Apa yang kita cuba gambar-gambarkan bukan Allah. Allah itu bersalahan dari apa yang kita gambar-gambarkan. Allah itu bersalahan dari apa yang kita bayang-bayangkan. Allah itu bersalahan dari apa yang kita anggap-anggap bukan. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba renungkan. Sudah seusia berapa kita mengerjakan ibadah? Kita kata diterima Allah. Mungkin perkataan diterima itu hanya pada fikiran kita saja. Pada Allah, apakah sudah cukup lengkap hanya kamu sebut namanya saja? Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, bersalahan dari apa yang kita bayang-bayangkan, bersalahan dari apa yang kita kenang-kenangkan, bersalahan daripada apa yang kita gambar-gambarkan. Bukan Allah itu. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Macam mana nak ingat? Allah bukan putih, Allah bukan biru, Allah bukan kuning, Allah bukan tinggi, Allah bukan rendah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di tengah, dan Allah tidak di tepi. Bagaimanakah caranya muslimin-muslimah yang dirahmati Allah ingat kepada Allah? Cukupkah sekadar menyebut namanya? Cukupkah sekadar menyebut namanya? Apa bezanya kita berumur 60 tahun dengan budak umur 6 tahun? Cuba sebut. Balik ke rumah, suruh anak 6 tahun sebut perkataan Allah. Apa bezanya dengan sebutan dia? Allah itu bukan suara bibir mulut. Allah itu bukan suara halqum. Jikalau tidak ada mulut, apakah Allah tidak ada? Apakah Allah itu hanya di bibir mulut saja? Kalau tidak ada mulut, tidak ada lidah, tidak ada halqum, apakah Allah tidak ada? Cuba. Bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah? Angkat takbir sudah cantik, Allahu Akbar. Mana stesen berhentinya? Mana parkingnya? Mana duduknya? Mana? Nak ditasdikkan ke dalam hati itu apanya? Cukupkah sekadar Allah semacam itu saja? Nak letak di mana? Nak letak di mana Allah itu? Allah tidak bertempat, tidak boleh ditempatkan Allah di dalam dada. Kafir pada siapa menempatkan Allah di dalam dada. Sebab Allah tidak bertempat. Kafir bukan syirik, kafir. Pada siapa menempatkan Allah di langit, kafir. Di bumi, kafir. Allah tidak bertempat. Kemudian kemanakah nak singgahnya ingatan kita kepada Allah? Di mana? Cuba renung-renungkan, bayang-bayangkan. Saya tidak nak berfungsi ilmu yang tinggi-tinggi. Saya tidak nak bercakap makrifat, saya tidak nak bercakap hakikat. Saya cuma nak tuan-tuan ingat kepada Allah. Salahkah saya mengajak tuan-tuan ingat kepada Allah? Cuba sebut, salahkah? Ya. Saya tidak nak mengajar ilmu tinggi-tinggi. Saya nak sebut, saya nak cari, saya nak ajak, saya nak panggil tuan-tuan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada ibadah yang paling besar melainkan ingat kepada Allah. Telan air liur jadi ibadah. Menitisnya peluh yang tidak kita kira, yang tidak kita sedar, itu ibadah. Turun naiknya nafas, berdejupnya nadi yang tidak kita fikir, itu menjadi ibadah jika kita ingat kepada Allah SWT. Tapi sayangnya, siapakah yang ingat kepada Allah? Siapakah yang ingat kepada Allah? Jangan artikan sebut itu ingat. Itu makanya di kubur esok, mungkin kita tanya mulut, karena mulut itu pendusta dan penipu. Tuan-tuan boleh tipu orang Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh tipu orang Malaysia, tuan-tuan boleh tipu orang dunia, tetapi tuan-tuan tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tahu apakah isi hatimu. Apakah sebutan kamu itu benar ataupun tidak? Allah bukan suara, bukan bibir, bukan lidah, bukan hati. Jadi kalau mulut tidak ada, kalau lidah tidak ada, apakah Allah tidak ada? Angkat takbir, tak usahlah cakap nak ingat Allah semasa berlari, semasa makan, tak usah, masa takbir saja. Tak usah ingat Allah pada sebelum sembahyang, selepas sembahyang, tak usah. Masa saya nak bersoalkan, semasa angkat takbir atau ihram, hendaklah kamu kamu khusyuk, tawaduk kepada Allah semasa itu saja, sekurang-kurangnya. Bagaimana cara? Allah nak ingat Allah macam mana? Putih bukan, tinggi bukan, rendah bukan, persegi bukan, kiri kanan atas bawah bukan. Macam mana ingat Allah? Cuba renung-renung. Tak payah belajar ini. Mari kita belajar ingat kepada Allah saya. Ingat perkataan saya ini. Jangan sekali-kali memandang rendah tentang perkataan ingat kepada Allah. Segala-galanya berpunca daripada ingat kepada Allah. Kenapa anak-anak muda-mudi kita sekarang terjebak dalam gejala sosial? Kerana dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa anak-anak, termasuk kita di depan ini, tidak menghormati ibu bapa kerana tidak ingat kepada Allah? Kenapa kita bersifat mengotor kerana tidak ingat kepada Allah? Kenapa kita menipu? Kenapa kita bercakap bohong? Kerana tidak ingat kepada Allah. Hanya ingat kepada Allah sahaja yang boleh mengelakkan anak-anak kita dan terjebak dalam gejala-gejala sosial. Tidak ada cara lain. Pergilah hantar ke mana sekalipun, depan kita ya dia baik, belakang kita. Tetapi barang siapa ingat kepada Allah, biarpun anak kita bersendirian, insya-Allah kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kenapa? Tangan kita milik Allah, Allah yang urus tangan kita. Kaki kita milik Allah, Allah yang urus kaki kita. Mata telinga milik Allah, Allah akan uruskan mata telinga kita. Kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita tidak ingat kepada Allah, siapa yang di dalam kita ini? Kosong. Apabila kosong, semua Allah boleh tempati, Allah boleh huni dalam badan kita. Kalau kita ingat kepada Allah, syaitan pun tidak berani mendekati kita. Nak masuk dalam arah mana? Nak masuk tangan, tangan milik Allah. Nak masuk arah dada, dada milik Allah. Nak masuk arah akal, akal milik Allah. Seluruh 7 anggota kita milik Allah. Mana kemungkin jin, syaitan, iblis boleh masuk? Barang siapa yang ingat kepada Allah. Tapi barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, diri kita ini kosong. Semua boleh masuk. Itu makanya masa solat, syaitan suka goda kita, iblis suka goda kita. Kenapa kita kosong? Kalau tak kosong, nak ingat kenapa? Kalau tak kosong dalam jiwa, dalam badan kita, dalam jasad kita, nak isi apa? Nak isi apa? Nak isi Allah. Kita tidak ingat pada Allah. Mana kemungkin Allah boleh isi? Jadi, bukan dimanya, marilah kita sama-sama pada malam ini, bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah SWT? Untuk ingat kepada Allah, untuk melihat Allah, untuk memandang Allah, untuk menilik Allah,
adalah perkara yang paling senang, perkara yang paling mudah, perkara yang paling rendah. Tidak ada ilmu dalam dunia sampai akhirat. Ilmu yang paling rendah itu, ilmu yang paling mudah itu, ilmu yang paling ringan itu adalah ilmu mengenal Allah, melihat Allah, memandang Allah, mendidik Allah. Ilmu yang ingat kepada Allah paling senang. Kita belajar ABC, alif bata 1, 2, 3 itu teramat payahnya. Nak menulis kena pakai tangan, nak membaca kena pakai mata, nak mengaji kena pakai telinga, nak pergi sekolah kena pakai kaki, nak pakai baju, kena mandi. Tetapi mengenal Allah tak perlu pada mata. Tak ada mata pun boleh mengenal, melihat, memandang, mendidik Allah. Tak ada telinga pun boleh melihat, memandang, mendidik Allah. Tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada perut, tak ada apa saja pun kamu boleh memandang, melihat, mendidik Allah. Dalam tidur, dalam jaga, dalam koma, dalam pengsan, kamu tetap akan dapat mendidik Allah Subhanahu wa taala. Betapa terang dan jelasnya Allah. Pasal apa tak boleh melihat Allah? Pasal apa? Pasal apa? Terang cahaya matahari terang lagi Allah. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Kenapa tak nampak? Kenapa tak nampak? Terangnya cahaya matahari terang lagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tak nampak? Cuba tilik dalam hati. Solat sudah, tetapi tidak ingat kepada Allah. Puasa sudah, tidak ingat kepada Allah. Bersyahadah sudah, tidak ingat kepada Allah. Bukan beribadah. Ibadah itu adalah pekerjaan yang ingat kepada Allah. Dia pun tidur, jadi ibadah. Susah ingat kepada Allah, susah tilik Allah, susah terpandang Allah. Dekat mata putih, mata hitam, dekat lagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh tidak terpandang? Mata putih, mata hitam jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Kenapa tak nampak? Sedangkan Allah itu terlebih hampir daripada mata putih dengan mata hitam. Kenapa tak nampak? Allah tidak ada hijab, Allah tidak ada dinding, Allah tidak ada tembok. Tidak ada yang menghijab, menghalang kita daripada melihat Allah. Kenapa tak nampak? Lagi saya beritahu, Allah itu meliputi sekalian alam. Tidak ada ruang yang tidak ada Allah. Tidak ada ruang yang tidak ada Allah. Kenapa tuan-tuan tidak nampak? Di dalam mata ada Allah, di luar mata ada Allah. Kenapa tak nampak? Di dalam masjid ada Allah, di luar masjid ada Allah. Allah itu meliputi sekalian ruang, meliputi sekalian masa, meliputi sekalian tempat. Kenapa tak nampak? Pergilah ke mana pun, tidak sekali-kali kita tidak terpandang Allah. Masuk dalam bilik sembahyang Allah, masuk dalam tanda kepada Allah. Allah tak takut pada tanda. Apa dalam masjid saja ada Allah? Dalam tanda Allah takut? Dalam tanda ada Allah. Dalam laut ada Allah, dalam teksi ada Allah. Nah, kenapa sampai tidak terpandang Allah? Kenapa sampai tidak tertilik Allah? Kenapa sampai tidak terlihat Allah? Kenapa? Macam mana nak ingat? Nak tengok pun tak nampak, nak tilik pun tak boleh. Itu makanya jangan bersendakan Allah. Allah itu maha tinggi. Dia pun sekadar nama. Tetapi sayangnya yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan, tetapi kita tidak pun pernah ingat kepada Allah. Macam mana kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Macam mana kita kata Allah Maha Besar sedangkan kita tidak ingat kepada Allah? Allah Maha Besar. Macam mana kamu kata aku besar? Kamu ingat pun tidak kepada aku? Subhanallah, subhanallah, Allah Maha Suci. Macam mana kamu kata aku suci? Kamu ingat pun tidak kepada aku? Jadi marilah pada malam ini kita mengambil sempena hari yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama belajar
bagaimanakah cara ingat kepada Allah SWT. Dalam tidur kita ingat kepada Allah, dalam koma kita ingat kepada Allah, dalam pengsan kita ingat kepada Allah. Usah kata dalam tidur, dalam pengsan. Ni dalam masjid ni, dalam masa angkat takbir, ada tak kita ingat kepada Allah? Kalau ada, sila bagi tahu saya nak tumpang belajar. Nak ingat macam mana kepada Allah. Cuba sebut saja, dia boleh sebut. Dinding boleh tulis. Itu di dinding ada alif lam lam ha. Itu kertas dibakar hangus. Allah tidak hangus boleh dibakar. Itu dakwah. Allah bukan dakwah. Allah bukan kertas. Allah bukan besi. Mana? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin suara saya agak kuat sangat ke speaker ini. Kuat speaker ke kuat suara saya? Berdengung tak jemaah wanita? Berdengung tak? Boleh ya. Kadang-kadang speaker dia berdengung. Baik. Sebelum kita ingat kepada Allah, tetapi sayangnya apabila kita menimba ilmu, kata orang tua-tua terdahulu, setajam-tajam ingatan, sekabur-kabur tulisan. Biarpun kita tajam ingatannya, tapi ada kalanya kita lupa. Tetapi jika sekabur-kabur tulisan, kan boleh ditengok, boleh ditilik, boleh ditatap, boleh dilihat. Kalau sekadar tadah telinga saja, tuan-tuan serupa dengan ceramah-ceramah yang lain. Masuk ke dikeluarkan, masukkan nanti. Tidak ada catatannya. Jadi, barang siapa yang ada telefon bimbit, onkan, rakamkan ilmu. Supaya balik boleh dengar, supaya ada saksi kita. Itu makanya setiap ceramah saya wajib ada kamera. Kenapa? Saya takut orang menimbulkan fitnah. Kalau nak fitnahkan saya, kemukakan kamera. Di situ ada. Di setiap ceramah saya wajib adakan rakaman, ya, supaya dapat diimbas kembali. Jadi tuan-tuan pun buka. Kalau semua baik wanita buka. Mana tahu, ya, kita boleh buka semula. Ya, sudah buka, ya, buka semua. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita ingat kepada Allah, langkahnya, caranya, kaedahnya untuk ingat kepada Allah itu hendaklah terlebih dahulu orang, ada ulama kata dulu apa? Awwalu bil ma'rifatullah. Ilmu yang paling awal itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling awal, awal di ma'rifatullah, awal berilmu itu adalah berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat artinya mengenal, ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Tersebut perkataan ma'rifatnya orang gerun, orang takut. Sebut kata ma'rifatnya tinggi, dalam. Sebetulnya ilmu ma'rifatlah, ilmu mengenal Allah lah ilmu yang paling mudah, paling senang, paling rendah, paling bawah. Tidak ada ilmu dalam dunia ini yang paling mudah itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu makrifat. Itulah makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ilmu pertama-tama dia ada? Ilmu apa? Ilmu tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid artinya mengesahkan Allah. Apa arti mengesahkan Allah? Mengenal Allah. Kenal Allah, baru tahu Allah itu esa kedua kan? Jadi ma'rifatullah itu artinya ilmu mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Ilmu yang paling mudah, ilmu yang paling mudah-mudah bagi Rasulullah ajar, ilmu mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Selama mana? Selama 13 tahun. Selepas 13 tahun lah baru turunnya sembahyang, turunnya puasa, turunnya haji.
Selepas 13 tahun Rasulullah mengajar mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Baru turunnya sembahyang ni, solat yang kita buat tadi. Selama mana? Selama mana? 13 tahun. 3 tahun ke, 3 jam ke, 13 tahun? 13 tahun. Lama ke sekejap 13 tahun? Itu makanya Bilal bin Rabah, bila didera, bila diancam, ada berubah keimanan dia di tingkat dia? Tidak. Sedangkan semasa itu dia belum sembahyang pun, dia belum puasa pun. Cukup dengan bertauhid kepada Allah, cukup dengan kaedah mengenal Allah, tidak akan bergoncang iman. Selepas tidak bergoncang iman, setelah nyata Allah, setelah tidak bergoncang iman itu, baru diperintahkan solat. Setelah nyata Allah itu, baru diperintahkan solat. Setelah mengenal Allah, baru diperintahkan solat. Itu makanya untuk ingat kepada Allah, terlebih dahulu kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara, kaedah, jalan untuk mengenal Allah ini, ilmu yang paling rendah, paling mudah, paling senang, paling bawah. Selepas keluar daripada masjid ini, jangan sekali-kali mengatakan ilmu mengenal Allah itu tinggi. Jangan sekali-kali mengatakan ilmu mengenal Allah itu dalam. Ilmu mengenal Allah lah ilmu yang paling senang. Tidak ada bandingannya dengan ilmu lain. Kan saya dah cerita tadi, ABC pun kena ada tangan, ada mulut, ada mata. Mengenal Allah tak perlu ada mulut, tak perlu ada mata, tak perlu ada telinga, tak perlu ada tangan, tak perlu pun ada kaki. Tak perlu pun mengenal Allah dengan akal ilmu pengetahuan. Tak perlu. Jikalau kita mengenal Allah dengan ilmu akal pengetahuan, tengok Pak Imam, dia sudah pergi Jordan belajar di Universiti Azhar. Tengok orang-orang yang pergi Azhar, yang pergi Jordan, yang pergi Pakistan tu, ada tak banyak mengenal Allah? Jadi orang yang dapat teksi, pekebun, peroleh kita tu ada tak kenal Allah? Itu makanya ilmu pengetahuan tidak cukup untuk mengenal Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Nak sampai ke Allah? Tak boleh. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, tak boleh mengenal Allah dengan fizikal, dengan zahir, dengan akal, dengan otak. Tak boleh. Kalaulah dengan akal, dengan otak, dah banyak dah orang keluar Azhar tu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah orang Azhar ada sini, cuba bangun bagi saya bagaimana cara mengenal Allah. Bangun tunjuk saya Allah macam mana. Itu artinya kita tidak boleh mengenal Allah dengan akal fikiran. Tengok Rasulullah, apa dia kata? Ana araftu rabbi bi rabbi. Aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Aku bukan mengenal Allah dengan akal. Aku bukan mengenal Allah dengan Quran. Aku bukan mengenal Allah dengan guru. Aku bukan mengenal Allah dengan malaikat. Aku sendiri mengenal Allah dengan Allah. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Ini. Jadi kita jangan guna akal, fikiran untuk mengenal Allah. Tak sampai. Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Jikalau ilmu pengetahuan sama tinggi dengan akal, apa bezanya Allah dengan akal? Apa beza? Tak ada bezanya. Sedangkan Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tidak akan sampai ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kita adalah mengenal Allah jangan dengan fizikal, jangan dengan akal fikiran. Akal fikiran itu lemah, tidak akan sampai ke tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara manakah untuk mengenal Allah? Cara mana? Maka ulama-ulama ini pewarisnya Nabi. Apa ulama-ulama kata? Saya tak nak sebut hadis. Nanti kata hadis sahih lah, hadis tak sahih lah. Tak usah. Ulama-ulama itu pewarisnya Nabi kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasa. Barang siapa nak mengenal Allah, nak kenal tak Allah? Ilmu yang paling mudah. Man arafa nafsahu
kenalah diri kamu rata-rata. Fakat araf bahu, moga kamu mengenal Allah yang nyata. Man arafa nafsahu, fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, wajib dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fakat arafa rabbahu, fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, maka binasalah seluruh anggota jasad kamu. Lebur, hancur, binasa akan anggota jasad kamu. Barang siapa mengenal. Jadi, untuk ingat kepada Allah, kena mengenal Allah SWT. Langkah pertamanya, mari untuk kita bersolat yang baik, solat yang sempurna, mari kita sama-sama ingat kepada Allah. Cara, jalan dan kaedahnya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan awal dia ma'rifat Allah. Awal ilmu beragama itu adalah berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana nak mengenal Allah? Kaedah yang keduanya hendaklah apa? Mengenal diri sendiri. Kenalah diri rata-rata, semoga mengenal Allah yang teramat nyata. Allah tidak terlindung oleh bulu mata sekali. Kenapa kita tak nampak? Karena kita tidak mengenal diri. Barang siapa mengenal diri, dia akan terpandang, tertilik dan terlihat Allah di sekalian penjuru tempat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, di situ wajahku. Tapi kenapa kamu tak nampak? Sebab kamu tidak mengenal diri. Jadi untuk terlihat, untuk terpandang, untuk menyatakan Allah, tertilik Allah, maka wajiblah di atas kita sekalian mengenal akan diri sendiri. Nombor satu, saya berseru kepada sekalian muslim-muslimat, mari kita ingat kepada Allah. Tetapi sayangnya, kita tak mampu untuk ingat kepada Allah. Kerana tidak ada orang mengajar cara, mengajar kaedah, mengajar jalannya. Jadi, jalan cara kaedah untuk mengenal Allah itu, untuk ingat kepada Allah itu dengan mengenal Allah. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah? Tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada kaedah. Tidak ada orang menceritakan kepada kita. Bukan kita tak nak mengenal Allah. Siapa yang tak nak mengenal Allah? Semua makhluk di dunia ini nak mengenal Allah. Tetapi sayangnya, siapa nak mengajar? Siapa? Ilmu fiqh mengajar kita artinya api, tapi mana panas? Ilmu fiqh mengajar kita kaya, mana duitnya? Mana duit? Mari kita bertauhid kepada Allah. Ada tidak ilmu fiqh cara mengajar macam mana ini bertauhid? Mari kita khusyuk dan sembahyang. Ada tidak ilmu fiqh mengajar kita cara khusyuk? Mari kita bertawakal. Mari kita apa? Takwa kepada Allah. Cara takwa macam mana? Ilmu fiqh itu memberi jalan, merintis jalan. Jadi kita lah kena berjalan. Kaya mana duitnya, panas mana apinya. Jadi orang itu belajar ilmu mana Allah ini biar nyata. Kalau panas, mana apinya? Kalau kaya, mana duit? Macam itu. Biar putus mengaji, biar nampak, tertilik dengan senyata-nyatanya. Tidak ada dalam dunia ini yang paling nyata itu Allah. Kamu nak tengok Allah ya, belum buka mata nampak Allah. Betapa senangnya, betapa mudahnya ilmu mengenal. Tak payah pakai akal, tak payah pakai akal lemah akal, tak payah pakai. Belum buka mata nampak Allah. Macam mana tidak terpilih Allah? Sebab kita tidak mengenal diri. Nak tidak mengenal Allah? Nak tidak jawab? Mari kita belajar mengenal diri. Mana yang dikatakan dia di mana? Mana? Bagus kalau menjawab, tak apa. Tak kena, tak apa, kan kita belajar. Mana dikatakan dia? Anak anda nama apa? Kuat sikit nama apa? Safwan. Baik. Bila saya panggil Safwan, jawab. Ya, Safwan. Ya. Oh, ini nama Safwan ya? Baik. Tunjukkan kepada saya, mana Safwan? Cuba angkat tangan. Itu bukan Safwan, itu tangan. Mana Safwan? Cuba tunjuk. Bisa kata ini.
Itu dah ada. Alhamdulillah, nampaknya tak ada cari makan saya lepas ini. Dia mulai tahu. Betapa ada orang yang bijak, ada orang yang pandai, tapi mungkin dia tidak terlafaz di mulut. Jadi kalau orang tak tahu, tak pandai, tak akan jawab benda. Saya pun tadi ingat nak sembunyi-sembunyi sikit, tapi dah jawab dah. Benar. Yang sebenar-benar diri itu, terus sebenar-benar diri. Contohnya, kita bermimpi ditindih hantu, betul tidak? Sekali-sekali kita bermimpi ditindih hantu. Kita panggil mak, kita panggil isteri, kita panggil suami, tolong, betul tidak? Habis suara. Tiba-tiba sudah tercongak-congak, marah pada isteri. Kenapa kamu tak dengar aku panggil? Aku panggil bukan kamu tak dengar. Masa tu dia bercakap Kelantan sikit lah. Ya, orang Kelantan lah katakan. Kenapa kamu tak dengar? Bang, bila abang panggil saya? Saya belum tidur. Saya tengah basuh baju. Sebelah katil abang tidur. Tak dengar apa? Oh iya ke? Aku mimpi. Baik. Semasa dia tidur, semasa mimpi itu, betul tak dia memanggil bini dia? Jawab, betul tak dia panggil? Betul. Tapi ada buka mulut? Ada pakai suara? Tapi tetap dia memanggil, bukan? Siapa yang panggil? Bukan mulut, bukan akal tidur. Lidah tidur, mulut tidur. Siapa panggil? Roh yang panggil. Itu sebenarnya dia. Kemudian kita pun tidur. Dah lama tak balik Kelantan. Tiba-tiba mimpi sampai ke Golu. Dalam masa 15 minit. Tak payah naik Asia. Tak payah naik Firefly. Free je. 15 minit sampai ke Kelantan. Siapa yang balik ke Kelantan? Tubuh ada di dalam. Sama isteri kita, sama anak. Minyak. Berdekul lah. Tapi 15 minit kita sampai ke Pekan Golu. Kita dikejar harimau. Kita lari sepatah yang mungkin. Terjun dalam sungai. Berenang dengan tangan. Sampai ke seberang, tengok harimau sana. Allah, nasib baik aku dapat berenang. Nasib baik aku lari pantas. Tak dapatlah dimakan harimau. Baik. Betul tak dalam tidur kita berlari? Betul tidak? Apa pakai kaki? Betul tak kita berenang? Apa pakai tangan? Tetap kita berlari, tetap kita berenang. Siapa yang berlari, siapa yang berenang? Diri kita yang berenang. Diri yang sebenar-benar diri. Itu barang siapa nak bersolat, kena mengenal diri, kena mengenal roh. Ilmu mengenal roh ini hanya 3 patah perkataan, menunjukkan sedikitnya. Kalau orang bertanya kepada kau yang Muhammad tentang roh, kata-kata roh itu urusan aku. Kalau aku bagi pun sedikit. Banyak ketiga patah perkataan. Saya tanya, banyak tidak 3 patah perkataan? Mengenal roh itu hanya 3 patah perkataan. Tetapi biarpun 3, ada tak kenal? Mana roh? Mana diri? Mana diri? Diri kita bukan jasad, bukan tangan, bukan anggota, bukan tubuh. Roh itulah sebenarnya diri. Itu makanya dalam bersolat tak ada kaki, kita boleh berdiri, kita boleh bersolat, betul tidak? Sedangkan rukun 13 kata apa? Berdiri kiam wajib. Kenapa? Tak payah. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk, boleh tidur, kenapa? Sebab aku tak nak tengok kakimu. Yang berdiri itu kaki roh yang aku nak tengok. Tapi kalau tak kenal roh, macam nak berdiri dengan roh? Yang bertakbir itu roh, bukan tangan. Yang baca ayat suci bukan mulut, itu roh. Boleh tak mulut baca ayat suci? Boleh tidak? Tengok orang mati. Orang mati ada tak mulut? Boleh tak dia baca? Tak boleh. Orang mati ada tak tangan? Boleh tak dia bertakbir? Tak boleh. Sebab apa? Itu makanya kita bertakbir. Ini roh yang bertakbir. Ini roh yang bertakbir. Jadi kalau tidak ada roh, boleh bercakap, boleh melihat, boleh berdiri, boleh takbir. Siapa yang berdiri? Itu makanya kena kenal. Itu makanya kita sembahyang ini kena tahu rukun 13 dan hukum. Rukun 13 semua orang tahu. Mana hukumnya? Hukum qalbi. Nah, apa itu hukum qalbi? Fi'li, qauli, qalbi. Sembahyang ada rukunnya dan ada hukumnya. Rukun ada 13, hukumnya ada 3. Hukum sembahyang ada fi'li, qauli, qalbi.
fi'li perbuatan, qauli bacaan. Tetapi mana yang dikatakan solat qalbi mana? Pada siapa meninggalkan hukum batal? Pada siapa meninggalkan rukun batal? Solat itu rukun dan hukumnya baru bersolat. Yang kita buat tadi rukun 13, berdiri rukun 13, takbir rukun 13, rukun 13, sujud rukun 13. Mana bersolat? Mana? Cuba kita mana solat? Yang kita buat tadi rukun 13, solat mana? Solat itu rukun dan hukum. Hukumnya 3, fi'li, qauli, qalbi. Fi'li lulus. Semua orang boleh buat, bangun, duduk, rukuk, semua budak kecil boleh buat, lulus. Qauli bacaan lulus. Mana hukum qalbi mana? Pada siapa tidak bersolat dengan hukum qalbi, meninggalkan hukum, sah atau batal? Cuba jawab. Tuan-tuan yang jawab. Hukum qalbi ada 7. Tulis. Pada siapa nak benar-benar bersolat, mesti menggunakan hukum qalbi yang ditinggal. Pertama, qasad. Anak semaya ya, kena qasad. Sebelum bersemaya kena qasad. Qasad apa arti? Menyatakan niat. Tulis dalam bracket, qasad artinya menyatakan niat. Mana niat? Yang mana? Mana niat? Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu lafaz niat. Belum berniat. Bukan niat. Itu lafaznya niat. Qasad, hukum qalbi kata qasad, menyatakan niat. Mana niat? Yang kita sebut tu lafaznya niat. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Cuba kita bayangkan. Apakah Allah tak tahu kita nak sembahyang maghrib 3 rakaat? Yang kamu nak peringatkan aku, yang kamu nak kasih tahu aku, kenapa? Aku yang buat maghrib 3 rakaat. Sebelum kamu turun tangga rumah itu, sebelum kamu turun lagi, aku tahu dah kamu nak sembahyang maghrib 3 rakaat. Pasal apa kamu nak cerita balik kepada aku? Mengingat aku lupa ke? Itu lafaznya niat. Mana niat? Tidakkah innamal a'mal binniat? Tidakkah bermula amal itu dengan niat? Barang siapa tidak berniat, maka tidak beramal. Mulanya amal dengan niat. Niat mana? Mana niat? Niat itu sesuatu yang tidak berhuruf, sesuatu yang tidak bersuara. Tengok, tuan-tuan tahu tak selepas ini saya nak kejar mana? Itu dia. Saya akan bergegas ke mana lepas ini? Tahu tidak? Itulah niat. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berisi. Mana benda yang tidak berhuruf dan bersuara itu mana? Lintasan hati bukan niat. Lintasan akal bukan niat. Jikalau tidak tahu niat, innamal a'mal binniat, bermula amal dengan niat. Tak ada amal, tidak ada niat, tidak ada amal. Mana niat? Gagal. Ini dikata hukum qalbi. Qalbi ini hukum roh. Qalbi ini kalbu itu roh. Hukumnya roh. Mana? Ya. Apa? Waktu wuduk itu pun Allah dah tahu sebelum kita bawa wuduk. Allah tahu dah mana wuduk. Mana niat? Terima kasih kerana menjawab. Ya. Ya betul dah, tapi ada lagi yang lebih. Nak niat macam mana? Nak niat apa? Nak sebut apa? Nak kata mana sembahyang maghrib 3 rakaat. Usah kata sebelum kamu turun tangga. Sebelum alam terjadi lagi, aku yang tulis kamu turun tangga untuk sembahyang maghrib 3 rakaat. Sebelum alam terjadi, pun itu aku tulis pada sekian jam kali bulan ini kamu turun sembahyang maghrib. Apa kita nak pesan pada Allah lagi? Itu lafaznya niat, bukan niat. Mana niat? Ini makanya kita ni hanya mengerjakan rukun 13 saja, belum bersolat. Solat itu rukun dan hukum. Fi'li, qauli, qalbi. Qalbi ini hukumnya roh. Macam mana roh nak berniat? Pergi kepada rukun hukum yang kedua, iaitu ta'aruf. Ta'aruf yang ketiga, ta'yin. Ta'aruf ini sebelum kamu dan kita nak mendirikan solat.
Arti hukum ta'aruf ini tentukan dulu, pastikan dulu mana sunat, mana wajib yang kamu nak bawa jumpa. Mana yang kamu tak boleh tinggal bila datang berjumpa. Kena pastikan dulu. Yang sunat dan yang wajib. Yang sunat ada tak apa, tak ada tak apa. Tetapi yang wajib, jangan sekali-kali kamu tinggal. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi yang wajib, jangan kamu tinggal. Apa kita tahu apa yang wajib nak bawa jumpa Allah? Apa kita tahu? Kalau tak tahu, apalah artinya solat dalam hukum qalbi. Hukumnya roh. Qalbi itu kalbu itu roh. Roh itulah sebenar-benar diri Tuhan yang mempunyai. Nak mana? Nak tentukan apa? Apa yang sunat nak bawa Allah? Apa yang wajib aku nak jumpa Allah? Nak bawa Allah? Nak bawa kaki? Tak perlu ada kaki. Kamu datang jumpa aku. Udung pun boleh. Bermakna kaki itu sunat. Nak bawa jumpa tangan, tak kepek, tak apa. Udung tangan pun boleh datang jumpa aku. Tangan itu sunat. Dikunci mulut, boleh datang sebuah aku. Kerana mulut itu sunat, mata sunat, tangan sunat, kaki sunat. Apa yang wajib? Betul tak orang kudung boleh solat? Betul. Tak ada pun tak apa. Jangan putus leher sudah. Putus tangan, putus kaki boleh. Tukar hati pun boleh. Ambil hati Datuk Sami Belu tukar kubur. Kubur boleh. Tak cukup ambil hati Lingkin Siap boleh. Tak ada hati tak apa. Tukar dengan orang mana pun tak apa. Betul tidak? Tapi yang kamu tak boleh tinggal bila tak jumpa apa-apa, kita tak tahu. Benar, yang tidak boleh sebab jawab saya kena beritahu. Benar, yang tidak boleh ditinggal itu. Kalau tidak ada roh, boleh kita berdiri. Kalau tidak ada roh, boleh kita bercakap. Boleh bertarbih. Itu yang wajib. Tetapi apa kita kenal? Jadi kalau tak kenal, macam mana nak bawa jumpa Allah? Tak perlu kamu buat mata, mata tak pernah jumpa aku. Tak perlu bawa lidah, lidah tak pernah jumpa aku. Siapa yang pernah jumpa Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada siapa? Allah bertanya kepada roh. Bermakna roh sudah mengenal Allah di zaman azli tadi. Maka itu yang hendak aku minta kamu persembahkan kepada aku. Bawa yang itu juga. Baru dikatakan hukum qalbi. Hukumnya roh. Bawa roh itu jumpa Allah. Kerana roh pernah jumpa Allah. Mata tak pernah, mulut tak pernah, lidah tak pernah, kaki tak pernah, tangan tak pernah. Tapi roh, kenal tak roh pada Allah? Kenal. Maka dia datang. Kita tidur pun dia datang. Kita koma pun dia pergi. Kita pingsan pun dia pergi. Apa kita kenal roh? Tidak. Maka gagal. Hukum ta'aruf. Hukum ta'yin. Ta'yin menentukan masa. Sebelum kita bersolat, menentukan mana masa bersolat. Mana masa? Apakah masa itu duduk pada jam dinding? Apakah masa itu duduk pada bayangan matahari? Jika tidak ada jam, tidak ada bayang matahari, tak payah sembahyang lah. Kena sembahyang bukan? Anak berpandukan apa? Orang dulu, para wali dulu bertapa dalam gua. Usah kata malam, siang pun tak nampak matahari. Jangan nak kehadap zaman dulu. Nak waktu kenapa? Orang kutub utara, kutub selatan nak semayang, bayang macam mana? Mana sebenarnya waktu bersolat? Mana? Pun kita tidak tahu. Yang keempat, saya tak jawab lah, saya satu keempat, iaitu apa? Ihram. Sebelum tuan-tuan nak bersembahyang, hendaklah terlebih dahulu ihramkan diri kamu. Apa ihram? Yang kita tahu, kain ihram. Pergi ke Mekah sana, tibai sebelah bahu nampak sebelah itu saja. Apa itu ihram? Sebelum bersolat, kena ihram dulu diri kamu. Baru kamu berjaya jumpa aku. Jadi kalau kamu tidak ihram, kamu tidak akan sampai berjumpa aku. Nak ihram artinya tutup. Ihram artinya bungkus. Betul tak? Persoalannya,
Apa yang nak dibungkus? Apa yang nak ditutup? Nak tutup apa? Jasad. Tapi kalau kita tutup dengan kain selimut jasad, Tuhan tak nampak apa? Tak usah duduk selimut lah. Masuk dalam peti besi, sembahyang dalam peti besi. Allah tak nampak? Nampak juga. Awak pakai kain kah? Tak pakai kain, aku nampak. Aku maha melihat. Tak lepas juga. Nak tutup apa? Tutup air. Betul. Tapi kita tak pernah berlaku maksiat. Tak pernah bohong. Tak pernah menipu. Nak tutup apa? Nak tutup aurat. Kalau masuk ke peti besi, kunci. Sembahyang peti besi. Pun Allah nampak. Allah bukan tak nampak kalau kamu pakai kain. Allah nampak. Tutup apa? Nak kunci apa? Nak bungkus apa? Oh, kita tak tahu. Kalau tak tahu nak bungkus apa, nak tutup apa, macam mana nak menghadap Allah? Nak bungkus apa? Nak bagi tak nampak apa? Nak bagi tak nampak apa? Saya cerita lah ya, masih gantung ya. Gantung ya, dia cerita. Kata nak belajar ilmu putus. Baik. Bungkus dengan tadi apa tu? Apa sebelum apa? Sebelum taruh ke kosan dunia saya gantung. Lepas kosan taruh menentukan mana sunat, mana wajib. Dah tahu dah. Yang wajib itu rohnya, yang sunat itu angkatan tujuhnya. Lepas taruh takyir menentukan masa. Saya gantung masa itu. Kemudian lepas takyir ihram. Ihram kita buka satu, tutup satu, buka satu, tutup satu. Baru seronok sikit ya. Baik. Bungkus itu apabila kamu nak menghadap Allah SWT, bungkuskan sifat anggota tubuh kamu. Bungkus macam mana? Bukan kaki zahir yang berdiri. Yang berdiri itu apa? Kaki itu. Bukan tangan zahir yang bertakbir. Orang mati dah tangan, kenapa tak ada takbir? Bungkus semua seluruh tujuh anggota itu. Seumpamanya bungkus orang mati, kiri dan kanan. Jangan bagi terlihat biarpun seorang belum. Bukan jasad yang bersembahyang. Orang mati ada tak jasadnya? Ada tidak? Kenapa tak ada sembahyang? Bermaknanya dia nak berdiri sembahyang itu rohnya. Bungkus jasad. Tidak berguna jasad ini. Zahir ini tidak berguna. Zahir tidak boleh mengenal batin. Hanya batin saja yang boleh mengenal batin. Hanya batin saja yang melihat batin. Jadi kita bungkus diri yang zahir ini. Bungkus. Itu dikatakan ihram. Ihram ini bungkus, tutup, kunci. Bungkus, tutup, kunci. Jangan terlihat diri yang zahir. Aku nak bagi lihat apa? Barulah yang apa? Selepas apa Mi'raj itu, selepas ihram Mi'raj, betul ya? Setelah kita berjaya bungkus diri yang zahir ini, yang dikatakan ihram, bungkus. Setelah kita berjaya, tidak lagi terlihat adanya diri. Mana? Tangan milik Allah, kaki milik Allah, mulut milik Allah, ya? Suara milik Allah, melihat milik Allah, mendengar milik Allah. Mana aku? Ada tak lagi aku? Sudah aku bungkus. Tidak terlihat lagi diri yang zahir. Barulah dikatakan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Yang kita tahu Rasulullah pergi ke langit. Ini yang masalahnya. Mi'raj artinya sampai. Setelah kita bungkus diri yang zahir, Mi'raj sampai ke mana? Mi'raj artinya sampai. Sampai ke mana? Sampai ke mana? Mi'raj artinya sampai. Sampai terlihat diri yang batin. Ihram artinya bungkus diri yang zahir. Mi'raj bagi terlihat diri yang batin. Itu Mi'raj. Tangan, kaki milik Allah, semua tidak berguna. Tidak boleh berdiri kaki aku ni kalau tidak ada roh. Tidak boleh bertakbir tangan aku kalau tidak ada roh. Tidak boleh bersuara aku kalau tidak ada roh. Bungkus diri yang zahir bagi terlihat diri yang batin, iaitu bagi terlihat roh. Aku berdiri kerana ada roh. Aku bertakbir kerana ada roh. Aku boleh melihat kerana ada roh. Aku boleh mendengar kerana ada roh. Aku boleh beranak bini beranak cucu kerana aku ada roh.
Jadi dia terlihat diri yang batin yang bernama ruh, yaitu kalbu. Itu hukum kolbi. Lepas pada Mi'raj, yaitu munajat. Sudah sampai terlihat diri yang batin, maka hendaklah kamu munajat. Apa itu munajat? Pandang memandang, lihat melihat, tilik melihat. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja aku hadap ke mukaku, di situlah wajahmu ya Allah. Ayo. Apa nama tadi? Munajat. Munajat artinya apa? Pandang memandang, tilik melihat, lihat melihat. Ia dipandang adalah juga yang memandang. Yang ditilik adalah juga yang menilik. Ia menyembah adalah juga disembah. Sebab apa? Dah tak ada dah aku. Itu tilik. Tilik yang batin. Batin akan mengenal batin. Kerana roh sudah mengenal Allah. Roh akan mengenal Allah semasa itu. Dia sudah menilik Allah. Dia sudah terpandang Allah. Dia sudah terlihat Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahap itu. Dia sudah melihat Allah. Sebab apa? Apa dia kata tadi? Munajat. Mula-mula kita qasad. Qasad kita menentukan menyatakan niat. Mana niat? Saya belum bagi tahu. Niat. Selepas niat apa? Ta'aruf. Tentukan mana wajib, mana sunat. Mana yang perlu kita berjumpa Allah. Iaitu apa? Ruh, bukan jasad. Barulah kita pergi kepada ta'yin, menentukan masa. Saya gantung masa. Ya. Selepas ta'yin, ihram. Ihram ini bungkus. Betul tak Pak Iman? Tutup, kunci. Jangan terlihat apa? Jangan terlihat diri yang zahir. Kemudian apa? Mi'raj. Sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin. Sampai terlihat ruh. Sampai terlihat terpandang, tertilik ruh. Tapi kita belum belajar mengenal ruh, bukan? Sampai tak mengenal ruh. Apabila kita sudah mengenal ruh, jasad sudah tidak ada, ruh boleh memandang Allah. Kenapa? Pernah tak ruh mengenal Allah? Pernah. Masa itu dia pandang, memandang, tilik, menilik. Sebab apa? Yang berdiri itu aku. Kaki ada pun kalau aku tak ada, kamu tak boleh berdiri. Yang berdiri itu aku. Yang bertakbir itu aku. Yang berkelimah itu aku. Yang rukuk itu aku. Dah aku yang bersolat. Jadi aku boleh memandang Allah. Kerana Allah dengan ruh ini sudah kenal dari itu. Pandang, memandang, tilik, menilik. Yang ketujuh, tabdi. Tabdi ini dikatakan apa? Tetap. Tidak akan berubah-ubah. Seumpamanya ahad. Sudah bulat. Kami yang mukamil. Tabdi. Tidak ada engkau, tidak ada aku. Ana sirri wa ana sirru. Di tahap itu, engkau rahsiaku, aku rahsiaku. La yazum wa la ya'arif. Orang yang minum saja yang boleh cerita manis dan masinnya pada tahap ini. Tak boleh siapa cerita. Orang itu minum, orang itu lah rahsia. Ini tabdi. La yazum wa la ya'arif. La, ana sirri wa ana sirru. Ini tahap ini. Apakah kita sudah sampai ke tahap itu? Apabila tidak sampai, tidak bermakna kita bersolat. Tidak cukup, tidak penuh, tidak sempurna kita bersolat. Karena meninggalkan hukum dan rukun. Rukun kita lulus, tapi hukumnya tak lulus. Maka wala syari'atin ala haqiqatun batilah. Wala syari'atin, pada siapa mengerjakan syariat tidak ada haqiqatun. Ulama-ulama terdahulu mengatakan batilatun, batil. Minta ampun, minta maaf ayahanda, para imam, para guru, kalau saya mengecilkan hati tuan-tuan. Tetapi inilah hakikat. Barang siapa buat syariat dengan hakikat, batilatun, batil. Di dunia boleh tuan-tuan tanam kelapa sawit, di akhirat tidak ada buah. Di dunia boleh tanam getah, di akhirat tidak ada susu. Di dunia boleh tuan-tuan tanam padi, tanam gandum, di akhirat tidak akan terlihat padi, tidak akan terlihat gandum. Tanam. Mari, pergilah membaca. Berkebunlah sebuah peluang yang tuan-tuan. Tetapi ingat, di akhirat hampa dan kosong. Dunia tumpangannya akhirat. Dunia tumpangan akhirat. Bermaknanya dunia ini dah tempat
Akhirat penumpang. Bukan akhirat penumpang dunia. Dunia tumpangan akhirat. Bermakna akhirat itu menumpang dunia. Jikalau di dunia tidak ada rumah, macam mana kita duduk? Jikalau di dunia tidak ada padi, tidak ada getah, ya, kita tanam, tapi di akhirat tidak ada isi. Hampa, kecewa dan patah. Jadi barang siapa dikatakan dunia tumpangan akhirat, buatlah rumah ya di dunia ini supaya kita boleh di akhirat bisa duduk dalam rumah. Tapi sayangnya rumah sembahyang batal, rumah kalimah syahadah batal, rumah haji batal. Apa artinya? Barang siapa yang tidak mengenal Allah SWT. Baik, habis bab sembahyang. Mana yang dikatakan air sembahyang? Sebelum sembahyang kena ambil air sembahyang dulu. Betul. Sebelum tuan-tuan muslimah yang dirahmati Allah nak pergi ambil sembahyang, tentukan, pastikan dengan pastinya air itu bernama air yang mutlak. Jangan kompromi, jangan ambil mudah. Apa ciri-ciri air mutlak? Ada 3 perkara. Tidak berbau, tidak bertukar warna, dan suci lagi menyuci. Baik, di manakah tuan-tuan nak ambil air tidak berbau, sedangkan pipe baunya klorin? Cuba. Air syariat boleh lah. Air syariat klorin boleh, air buah boleh, air banjir boleh, air laut boleh, air hujan boleh, air buah boleh. Kalau pergi Mekah, dia spray macam ni, dah. Betul tidak? Pakai spray boleh. Cuci ke pakai spray? Cuci ke? Sedangkan wudu artinya cuci zahir dan batin. Spray. Tak usah kata spray. Kita pergi di pipe sana kan, buat macam ni 60 kali pun. Cuci ke dia? Apakah kita ambil sembahyang daripada siku sampai gulali saja? Tempat lain Allah tak nampak. Sedangkan berwudu itu suci zahir dan batin. Baru dikatakan berwudu, ini usah kata batin. Zahir pun tak cuci. Habis atas pada siku, atas pada buku lari itu Tuhan tak nampak apa? Jawab. Tuhan nampak ke tidak? Tapi kenapa cuci sampai buku lari saja? Kenapa sampai siku saja? Itu air syariat. Tidak lengkap syariat ini kalau tuan-tuan tidak disertai dengan hakikat itu. Maka kulit ada isi, kenyang tidak? Tak kenyang, muntah. Isi kulit tidak boleh dipisah. Isi kulit isi mesti wajib bersatu, kerana dia satu saja. Jangan tinggalkan hakikat. Nak ambil air mana? Pergi ke sungai. Sungai waktu tu warna apa? Warna susu sudah berubah warna. Sedangkan air mutlak tidak berbau dan tidak bertukar warna. Mana nak cari air tidak berbau, mana nak cari air tidak bertukar warna? Mana air mutlak yang tak berbau? Mana? Cuba. Air mutlak itu tidak berbau dan tidak bertukar warna. Sedangkan air pahit berbau klorin. Air syariat luluhlah. Air buah luluh, air pun boleh lulus. Tetapi sempurna tak syariat kalau tidak ada hakikat? Sempurna tidak? Tak sempurna. Kalau tak sempurna, sah batal? Batal. Nah, main-main. Mana air mutlak mana? Belajar tahu air mutlak tidak bertukar warna, tidak berbau. Tetapi kenapa masih ambil air pahit? Kenapa masih ambil air yang berlumpur? Kenapa? Kemudian pula suci lagi menyucikan. Mana air yang suci lagi menyucikan? Air pahit, air keluar, air perigi, air sungai ni, dia cuci setakat luar saja. Tak pernah air itu masuk sampai menyuci ke dalam darah. Boleh tak air masuk dalam darah? Boleh tidak? Tak boleh. Sedangkan air mutlak ini, barang siapa kena sini saja, dia boleh mesak dalam jantung kalbu, mesak dalam darah daging. Najis pun boleh dicuci. Ini hebatnya air mutlak. Air hakikat. Mana nak cari air?
Air mutlak itu bukan datangnya daripada langit. Air mutlak itu bukan datangnya daripada bumi. Air itu bernama apa? Bernama air nurani. Tulis, air mutlak artinya air nurani. Persoalannya bagaimanakah nak mengambil air nurani yang tidak dari langit dan yang tidak terbitnya daripada bumi? Ya, dia mana? Macam mana nak ambil? Tak ada air mata. Kalau orang tak menangis, air Zam-Zam. Kalau tak pergi Mekah, tak semayang lah. Mana nak cari air yang